Kuala Lumpur, orang ramai dan pemilik premis gunting rambut yang dibenarkan beroperasi semasa fasa 3 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu mengambil langkah pencegahan sewajarnya bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Public Health Malaysia menerusi kenyataan dalam laman Facebooknya menyatakan bahawa langkah pencegahan dan kerjasama penuh daripada kedua-dua pihak itu perlu bagi mengelakkan pewujudan kluster baru COVID-19. Faktor risiko penularan COVID-19 di kedai gunting rambut agak tinggi kerana jarak rapat antara pelanggan dan tukang gunting rambut, tempoh masa yang lama di dalam premis iaitu sekitar 15 minit, selain ruang kedai yang sempit dengan pengudaraan yang terhad. Sehubungan itu, Public Health Malaysia menyarankan supaya pemilik premis memastikan mereka tidak mempunyai gejala demam atau batuk sersema, melakukan disinfeksi harian premis, menyediakan ruang pengudaraan yang baik dan mengawal kemasukan pelanggan serta membersihkan rambut yang sudah digunting. Pelanggan pula perlu disaring dan mereka yang bergejala tidak dibenarkan masuk. Menggunakan penutup mulut dan hidung dalam kurungan sekiranya bergejala, membasuh tangan sebelum memasuki premis dan duduk serta menjaga jarak sosial. Aduh, perlu ke nak potong rambut dalam keadaan begini? Tengok rambut Pak Kadok. Jika anda menggunting rambut sekalipun, anda hendak pergi mana? Bukankah perintah PKP masih berkuat kuasa sehingga 28 April? Alah, korang duduk je lah kat rumah sebulan tanpa potong rambut. Isteri dan anak-anak pun tahu dah muka korang tu macam tu. Bukan dengan menggunting rambut, anda akan menjadi semakin tampan pun. Bak kata pepatah Melayu, biar rambut panjang, jangan akal pendek. Berita berikutnya. Seoul, Korea Selatan hari ini mengumumkan akan menggunakan gelang elektrik kepada mereka yang melanggar peraturan kuarantin sendiri dalam usaha untuk menghentikan penularan wabak COVID-19, lapor agensi berita Yonhap. Perdana Menteri Chung Siew-kyun berkata langkah itu diambil berikutan kes melanggar arahan kuarantin semakin meningkat sejak beberapa minggu kebelakangan ini yang mencetuskan kebimbangan. Selepas mempertimbangkan dengan mendalam, kerajaan memutuskan untuk memperkenalkan penggunaan gelang elektrik kepada mereka yang melanggar peraturan kuarantin sendiri, seperti keluar tanpa kebenaran dan tidak menjawab panggilan telefon, kata Chung. Dalam tinjauan baru-baru ini membabitkan 1,000 responden, 80.2% daripadanya menyokong cadangan itu. Bagaimanapun, ada berpendapat langkah itu boleh melanggar hak asasi manusia. Kerajaan Korea ketika ini menggunakan aplikasi telefon bimbit bagi memantau pematuhan kuarantin, tetapi banyak kes dilaporkan penduduk meninggalkan telefon mereka di rumah atau mematikan fungsi sistem pengesan lokasi GPS masing-masing. Setakat Khamis, lebih 54,000 orang berada di bawah kuarantin sendiri. Lebih 160 orang ditahan kerana melanggar peraturan kuarantin. Rasanya itu adalah langkah terakhir untuk mengawal dan menjaga manusia yang peka. Pelbagai arahan telah dibuat dan pelbagai cara telah direka untuk menghentikan penularan wabak ini, tetapi rasanya inilah langkah paling bijak kerajaan Korea. Ianya lebih baik daripada ditembak mati. Orang degil ini macam peribahasa Melayu, bagai titik air di batu, susah-susah baling je batu dekat kepala dia. Berita komedi. Pak Pandey sudah pandai bertutur dalam bahasa Inggeris setakat I'm sorry dan 1-7. Itu biasa bagi Pak Pandey. Pada suatu hari, Pak Pandey jalan-jalan naik kereta dengan Mak Andeh pergi Kuala Lumpur. Ini mesti sebab dia langgar Perintah Kawalan Pergerakan. Ketika hampir sampai, dia terlanggar kereta orang lain. Alamak, orang putih. Pak Pandey mula gelabah. Mak Andeh kata tak apa, kan dah pandai cakap orang putih. Pak Pandey pun keluar daripada kereta. Orang putih pun keluar juga. Lalu Pak Pandey pun berkata, I am sorry. Orang putih itu pun berkata, I am sorry too. Bila Pak Pandey dengar tu, dia terus kata, I am sorry 3. Orang putih tu pun pening. Dia kata, what sorry for? Pak Pandey apa lagi? Dengar 4, dia terus menjawab, I am sorry 5. Orang putih tu lagi pening. Lepas tu bini orang putih tu keluar dari kereta. Dia pun berkata, I think this man is very sick. Lepas Pak Pandey dengar sick, dia terus menjawab dengan selamba, I am sorry 7. Saya Kadok melaporkan untuk Berita Pak Kadok.